Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita dah belajar mengenai tajuk meneladani sifat tabligh. Okey, jadi kita nak buat latihan yang ada di dalam buku aktiviti kamu. Okey. Buka muka surat 106. Okey. 106. Okey, hari ni banyak sikit latihan kita. Kita nak habiskan semua latihan di bawah tajuk meneladani sifat tabligh. Okey, yang pertama, nombor 1 dia suruh cari jawapan yang betul. Okey, keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cabarannya. Okey, jadi di atas ini ialah keunggulan ataupun contoh sifat tabligh Nabi. Kat bawah ni dia punya cabaran. Okey, apa cabaran yang Nabi dapat? Okey, jom kita tengok satu persatu. Okey, yang pertama, menyampaikan dakwah kepada orang yang rapat dengan baginda. Okey, menyampaikan dakwah kepada orang yang rapat dengan baginda. Maksudnya berdakwah secara rahsia. Okey, apa cabaran Nabi? Okey, cabarannya dimarahi, dicaci dan dihina di pulau ke, ataupun menolak dakwah Nabi Muhammad dan mengancam untuk berperang, ataupun ada yang menolak dakwah baginda termasuk Abu Talib. Dan yang terakhir, diejek dan dilontar batu sehingga cedera parah. Okey, kalau kamu dengar betul-betul pengajaran Ustazah, mesti kamu boleh jawab. Okey, Ustazah bagi jawapan yang pertama sahaja ya. Okey, menyampaikan dakwah kepada orang yang rapat dengan baginda. Ada 4 orang sahaja yang memeluk Islam, iaitu isteri baginda, kawan karib Nabi Muhammad, sahabat baik Nabi Muhammad, sepupu Nabi Muhammad dan anak angkat Nabi Muhammad. Okey, siapa yang menolak? Ramai yang semua yang lain menolak, termasuklah Abu Talib. Okey, jadi bila dakwah secara rahsia, dia punya cabarannya ialah yang ini. Okey, jadi kamu kenalah cari jalan macam mana nak pergi kepada jawapan tersebut. Okey, ini jawapan dia. Okey, Nombor 2, menyeru penduduk Mekah beriman kepada Allah di Bukit Sofa. Okey, apa cabaran Nabi? Kamu boleh tengok di bawah ni ya. Okey, semasa di Taif, baginda berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Okey, di Taif, apa peristiwa di Taif? Nabi dibaling dengan apa? Okey, kamu cari kat sini dia punya cabaran. Mengutus surat menyampaikan ajaran Islam kepada pemimpin negara. Okey, pemimpin negara lain, Nabi Muhammad hantar surat. Okey, apa cabaran Nabi Muhammad? Nabi Muhammad diugut apa? Cari di sini. Okey. Okay, seterusnya, nombor 2, baca dan lorek jawapan yang betul. Okey, senang saja. Tindakan Nabi Muhammad SAW ketika berhadapan dengan cabaran. Okey, apa tindakan Nabi? Berputus asa ke? Apa tindakan Nabi? Okey, yang pertama, contoh amanah memikul tanggungjawab bertabligh. Okey, ini betul sebab tu dia lorek. Okey, nombor 2, bersedih hati dan runsing. Sedih hati dan runsing, tertekan. Betul ke? Kalau tak betul, jangan lorek. Okey. Nombor 2, tidak putus asa. Nabi tidak putus asa kan? Okey, jadi kamu lorek di sini. Okey. Okey, nombor 3, sangat sabar dan tenang menghadapi cabaran. Okey, kalau betul kamu lorek, kalau tak betul kamu tak payah lorek. Nombor 4, membalas kemarahan musyrikin Mekah. Nabi berdendam, Nabi balas. Okey, nombor 5, merancang strategi dakwah yang lebih meluas. Nombor 6, tidak membalas dengan kekerasan. Nombor 7, menyembunyikan diri daripada masyarakat. Pergi menyorok seorang-seorang. Betul ke? Okey, kamu dah belajar dan kamu tahu, jadi kamu boleh buat ni. Okey, seterusnya, muka surat 108, garis jawapan yang betul. Okey, garis sahaja. Islam tersebar luas kerana Nabi Muhammad SAW cekal menunaikan tanggungjawab. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab amanah ke tanggungjawab tabligh? Mestilah tanggungjawab tabligh. Tabligh ni kan menyampaikan. Kalau dah sampaikan, orang akan tahu. Jadi, Islam ni akan tersebar luas.
Okey, nombor 2. Kesan daripada tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin ke musyrikin semakin banyak meninggalkan penyembahan berhala. Kaum muslimin ke ataupun musyrikin. Okey, nombor 3, sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membentuk ataupun menghapuskan akhlak mulia dalam kehidupan masyarakat. Okey, kamu pilih salah satu jawapan dia. Okey, nombor 4. Amalan jahiliah seperti menilik nasib dan hidup berpuak-puak dikekalkan ataupun dihapuskan. Okey, nombor 5. Semasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Taif, di Gua Hira, baginda tetap sabar dan tenang walaupun diejek dan dicederakan. Di mana Nabi berdakwah? Di Taif ke ataupun di Gua Hira? Okey, kamu kalau tahu jawapan dia, kamu gariskan. Okey, seterusnya. Muka surat 109. Isi tempat kosong. Okey, nombor 4. Jawapan dia ada di atas ni. Taif berdarah, dugaan perang Islam dicaci. Okey, kamu boleh baca dan kamu tulis jawapan dia seperti ini. Contoh dia. Okey, Ustazah tak nak bacakan, kamu baca sendiri dan kamu tuliskan jawapan dia. Okey, seterusnya. Muka surat 110. Nombor 5 ya, soalan nombor 5. Kenal pasti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bertabligh dan tulis peta azam. Okey? Okey. Ini dia dalam ni peta dia. Okey, saya berazam akan mencontohi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Saya akan mengamalkan akhlak yang ditunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, contoh yang pertama. Okey, nampak ni contoh yang pertama. Kamu kena buat apa? Kamu kena write kan? Dia bagi pilihan. Ni dia bagi 2 pilihan. Jadi kamu kena writekan salah satu dan lepas dah write tu kamu tulis dekat sini. Okey, contohnya amanah, khianat. Mestilah amanah kan? Bila amanah kamu write kat amanah dan tulis di sini. Okey, contoh nombor 1. Pemaaf, pendendam. Okey, Nabi Muhammad sifat dia apa? Pemaaf ke pendendam? Mestilah pemaaf. Nabi Muhammad semua dia punya akhlak, dia punya sifat semuanya yang positif, yang baik-baik saja. Okey, pemaaf. Jadi kamu tulis di Okey, seterusnya gopoh ataupun sabar. Yang mana? Nombor 3, bercakap benar, bohong. Nombor 4, berhenti berdakwah, tidak putus asa. Nombor 5, kesal, redha. Okey, pilih yang mana? Sifat Nabi. Okey. Seterusnya nombor 6, yang terakhir. Okey, 111. Pilih tindakan kamu dan tulis kesannya. Saya mencontohi keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini situasi, bahagian ni situasi, bahagian ni tindakan kamu dan di sini ialah kesan tindakan kamu. Okey, contoh mainan adik bersepah di lantai. Okey, apa tindakan kamu? Kamu pilih. Nak marah ke ataupun nak susun sama-sama, kemas sama-sama. Okey, yang pertama, adik kenapa sepahkan mainan? Dia marah. Ataupun adik mari kita kemas mainan bersama-sama. Okey, yang mana kamu nak pilih? Mestilah kalau kita ikut sifat tabligh Nabi, kita akan kemas sama-sama. Okey. Kesan tindakan kamu, apa kesan dia? Mengelak kecederaan. Bila kamu kemas, akan elak kecederaan. Tak adalah terpijak. Mainan ni terpijak sakit kan? Okey, nombor 2, dikasihi ahli keluarga. Adik kamu pun akan sayang kamu sebab kamu tak marah-marah dia. Okey, nombor 2, rakan mematahkan ranting pokok. Okey, dia saja-saja nak patahkan ranting pokok. Apa tindakan kamu kepada rakan kamu? Okey, kamu pilih dan kamu bagi tahu kesan dia apa kat sini. Okey, dan nombor 3, mengajak adik menunaikan solat di awal waktu. Okey. Apa kamu punya tindakan? Pilih salah satu dan tulis dia punya kesan kat sini. Okey. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jadi
Ustazah tak nak kamu buat semua hari ini. Tapi kalau boleh buat semua hari ini lagi bagus. Cuma hari ini Ustazah nak kamu buat muka surat 106, 107 dan 108. 106, 107 dan 108. Sampai sini saja kamu buat hari ini. Yang lain tu kamu buat sebagai kerja rumah waktu cuti sekolah. Boleh? Okey, 109, 110, 111 kamu buat pada cuti sekolah. Tapi kalau kamu siapkan hari ini lagi bagus. Okey? Ustazah tak paksa. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.